Ultraman, Kamen Rider, dan Super Sentai. Wira yang melindungi semua orang. Walaupun mereka cuma watak fiksi di dalam sebuah cerita, Tetapi, adakah kisah mereka ini memberikan sesuatu yang bermakna kepada kita? Assalamualaikum guys, dan kembali di dalam channel Xavier Tisa. So jangan lupa like, komen dan juga subscribe seperti biasa ya guys. Jadi ni kat sini adalah video penghargaan untuk Ultraman Deca. Dan bukan aku seorang sahaja, tetapi akan ada dua orang yang akan menemani aku untuk memberikan pendapat mereka sendiri tentang episod 25 adalah final episode Deca, dan juga keseluruhan secara ringkas sahaja. Macam biasa korang tahu, Toko Penguin akan menemani kita untuk konten kali ini. Dan ada lagi seorang tetamu special yang dibawa sendiri oleh Toko Penguin. Ush, adakah akan menjadi menarik? Dan minta maaf ya guys, untuk sound kali ini pun tidak berapa okey sangat disebabkan ada beberapa masalah. Tapi ya, aku ada letak subtitle yang membuatkan korang boleh faham lah apa yang mereka katakan. Jadinya mari kita mulakan video ini. Kagak ya ke? Flash Deca. Jadinya di dalam video ini kita akan memberikan pendapat tentang episod 25 Ultraman Deca dan juga keseluruhan awal sampai akhir cerita Ultraman Deca ini macam mana. Sebelum kita memulakan pendapat santai ini korang boleh tengok video reaction yang telah dibuat sendiri oleh admin Toko Penguin dan juga Adam guys, tentang episod 25 Ultraman Deca di channel Toko Penguin. Dan di dalam channel Toko Penguin itu jugalah kan, pada video reaction tersebut Toko Penguin sudah mengatakan dia punya rating untuk series Ultraman Deca ini adalah sebanyak 7/10. Jadi ni kat sini kita nak bertanya kepada Toko Penguin apa Toko Penguin rasa tentang episod 25 Ultraman Deca ini? Okey, secara keseluruhan lah kalau dulu saya boleh cakap episodnya biasa-biasa sajalah. Kalau semua mungkin kalau nak kalahkan Ultraman Z, rasanya dia bawah Ultraman Trigger. Bawah Ultraman Trigger lah. Jadi ni kat sini macam Ultraman Deca ini tetap okey lagi lah berbanding dengan Smairu Man tu. Kalau memang dari segi cerita memang Deca bagus sikit, tapi kalau untuk final episode Trigger lah yang lagi bagus. Oh, kalau final episode tu Trigger lebih okey lah kan. Okey, jadi ni untuk pendapat admin Adam sendirilah macam mana untuk episod 25 Ultraman Deca ini? Dari saya macam Kurang lah dari segi jalan cerita dia bagi saya macam agak sikit kurang. Oh, saya faham. Tapi dari segi cara penyampaian tu saya sukalah. Itulah cara penyampaian dia tu, menusuk jiwa lah buatkan saya pun hampir menangis tau. Dia buat saya emosi sampai Toko Penguin pun kata dekat saya, jangan nangis dah. Saya faham. Okey, jadi ni kalau kita tengok kat episod 25 itu ada bagi saya poin yang sangat menarik lah Okey, yang pertama adalah masa awal-awal tu dia tunjukkan tau yang Sphere ini memang mengincar atau mencari Ultraman Trigger untuk mengakses kekuatan Eternity Core. Jadinya bagi saya ini macam persiapan yang sangat bagus disebabkan masa awal-awal tu dia taklah macam menunjukkan sangat yang dia punya tujuan utama daripada Sphere ini. Tapi bila kita tengok pada final episode Ultraman Deca ini, dah jelas sangat bahawa Mother Spherosaurus ini mahu macam mendapatkan dahulu kekuatan Eternity Core untuk mengawal dunia. Dan kat sini bagi saya agak pelik masa dah nak menuju perlawanan terakhir itu kan, secara tiba-tiba Kengo berubah lagi menjadi Ultraman Trigger, terus menjadi Glitter Trigger Eternity, lepas tu menyerap semula macam kekuatan Eternity Core yang ada pada badan Mother Spherosaurus tersebut. Dan yang saya peliknya di sini lah bila Kengo sudah memberikan kekuatan Mother Spherosaurus yang ada kekuatan Eternity Core juga kepada Kanata lah kan, Kanata mendapatkan semula kekuatan Deflasher. Okey, tu yang bagi saya macam teori ni diperkuatkan lagi bahawa memang sebetulnya Deca ini berasal daripada kekuatan Sphere. Dan yang saya pelik juga kat sini, kenapa selepas Kanata dah berubah Trigger iaitu Kengo dah berubah menjadi Ultraman, lepas tu dia jadi bentuk manusia semula.
secara tiba-tiba dia dah tak berubah lagi menjadi Ultraman Trigger. Kat sini ada sesiapa yang boleh ni ke jawab ke persoalan saya ni? Saya dia macam watak samping je. Kalau macam kek je lah. Watak sampingan Dia berubah sekejap je. Tu macam mana Bagi saya kalau Kengo berubah lagi menjadi Ultraman Trigger, tak payahlah gunakan Glitter Trigger Eternity sangat kan. Jadi multi tag pun dah okey. Tapi ya macam itulah, bagi saya macam Kengo ni kurang macam mana kurang menarik di dalam episod 25 ni. Dah lah final episod, tapi dia punya peranan tu macam itu sahaja. Dia menyerap kekuatan Mother Spherosaurus. Lepas tu secara tiba-tiba bagi kat Kanata dan dah. Tu bagi saya macam agak dibazirkan lah karakter yang ada potensi yang sangat besar macam tu. Bagi saya kan, macam saya bagi pendapat lah, fight battle dia fancy juga. Jadi saya rasa Kisaburaya fokus kat Deku untuk bertarung dengan Mother Spherosaurus. Faham. Oh yelah, sebab ini kan final episode Ultraman Deku lah kan. Takutnya mungkin akan tertumpu sangat kat Ultraman Trigger ke apa. Okay. Dan yang tadi saya ada cakap bahawa Deku itu berasal daripada Sphere. Jadi ni untuk dua pendapat admin inilah kan, adakah korang rasa memang sebetulnya Ultraman Deku itu berasal daripada Sphere? Disebabkan sampai penamat dia tak mengatakan langsung asal usul Deku ini dari mana. Dan dia tak macam menyatakan kisah silam Deku ini juga. Jadi ini membuatkan kita sebagai penonton pun pelik lah ya. Lagi-lagi pada episod 24 dah nampak sangat Deflation itu secara tiba-tiba musnah dan ada kesan Sphere. Dan kat sini episod 25 cara adanya balik Deflation itu adalah mendapatkan kekuatan Mother Spherosaurus dan juga Eternity Core. Jadi ni yang membuatkan saya macam aduh, memang betul ke ni Deku daripada Sphere ni? Ada siapa nak ni? Nak jelaskan. Tapi kalau kita tengok balik episode 25 di mana Deku itu melawan Mother Spherosaurus menggunakan saja ada tambahan eternity. Betul. Dikarenakan kita dilihat yang Sphere yang tak buat apa pun ikut. Saya rasa teori yang mungkin sana kalau anda kata Mother Spherosaurus mati, yang lain pun mati terus. Di sini kita dilihatkan yang pasal deflation dengan dimension kau dan hilang. Dan kemungkinan teori yang salah lah. Saya setuju juga dengan idea yang kata-kata tokoh Penguin. Jadi ni kat sini saya harap lah ya untuk movie Ultraman Deku ini lebih diperjelaskan lagi lah. Ya secara tiba-tiba ada Ultraman Dinas pula. Mungkin sebenarnya Ultraman Dinas inilah kan kita tak pasti lagi macam mana dari segi dia punya kisah silam. Tapi dia punya bentuk pun dah nak sama macam Deku. Dan harap ni diorang jelaskan jugalah kisah silam daripada Deku dan Dinas ini macam mana. Okey, jadi ni Xavier. ya? Dia nak tanya Mila. Mila rasa nanti di movie Deku ada kena mengenai The Sphere juga. Sphere. Saya tak pasti sangat lah ya. Sebab kalau kita tengok kat trailer macam Sphere ini memang dah tak ada memang dah musnah. Dan musnah itu pada episod 25. Jadinya mungkin Subraya ni hanya mahu memfokuskan dia punya villain utama yang saya tak berapa ingat sangat nama dia dan ada raksasa baru juga. Jadinya saya rasa maybe Sphere tu memang dah tak ada lah. Betul juga pendapat tokoh Penguin macam mana? yang tu saya pun kurang pasti lah cuma kalau itu pun tergantung pada director kadang-kadang bila dalam series itu dah habis bagaimana saya tahunya macam tu saja sebab saya ada tengok trademark yang ada raksasa Sphere kalau tak silap itu tak tahulah Wah. tak kalau macam mana Sphere boleh ada lagi Janganlah tertiba ada Sphere entah dari mana lah kan. Uish, bagi saya macam pelik lah macam tu. Tapi kalau memang betul ada Sphere dalam movie Ultraman Deku itu, memang saya nantikan jugalah. Mungkin ada, mungkin tak macam tu. ya kalau ada pun kena bagi tahu lah asal-usul yang mana takutnya kena plot hole lagi Aduh, janganlah plot hole lagi nak buat. Kalau Deku ni ada macam lebih dari satu movie tak apa. Tapi kalau ini memang sebetulnya
penamat untuk Ultraman Deka, dan secara tiba-tiba tak ada penjelasan pun tentang kisah silam Deka. Lepas tu tiba-tiba Sphere datang. Itu dah plot hole dia dah banyak sangat tu. Aduh. Ya? Nak tanya, bukan nak tanya lah, nak cakap sikit tentang asal-usul Sphere sebenarnya dah dijelaskan oleh Masa Lisita Sphere waktu kamu buat dekat TV Jepun kalau tak silap. Sedangkan yang Sphere di series Sphere ni adalah Sphere di series China yang beratnya evolusi. Oh, macam tu. Tak tahulah macam mana terjadi. Cuma apa, mungkin selepas dikalahkan oleh Ultraman dan masa yang lama untuk berevolusi dan mempelajarilah sesuatu untuk menghilangkan daripada dikalahkan lagi. Jadi ya, itu sebab Sphere di sini ni nampaknya beza-beza. Cuma yang membezakan mereka berdua ni adalah yang Sphere di sini dia boleh bergabung dengan raksasa untuk jadi lebih kuat. Oh, macam tu. Okey, jadi ni kalau kat episod 25 inilah kan, bagi saya kekurangan patutnya boleh menjadi lebih epic dan juga boleh katakan climax lah. Tetapi mungkin kat sini kita dah nampak sangat hal ini disebabkan oleh durasi untuk episod 25 ini, iaitu final fight di antara Ultraman Deka dan juga Ultraman pula Madspherosaurus. Jadi ni kat sini kita dah tengok tau, semua anggota Guard Select ini kan bekerjasama dan tolong menolong untuk melawan Sphere itu. Tapi setiap scene daripada mereka itu pun sedikit, dan perlawanan di antara Madspherosaurus dan juga Ultraman Deka ini macam kurang climax macam itu. Macam taklah terlalu macam sewah atau sebagus macam penamat daripada Ultraman Z. Okey, kalau kita ingat balik kat series Ultraman Z itu, walaupun Ultraman Z dia kembali semula kepada bentuk asal dia, bentuk tak ada fusion langsung, tapi kat sini kita boleh melihat yang Ultraman Z ini tetap boleh memberikan perlawanan yang sangat epik dan membuatkan kita sangat tertarik lah kan, yang membuatkan kita wish ini memang gila-gila kekuatan Ultraman Z ini. Tapi kalau kat Ultraman Deka ini secara tiba-tiba nak datang ke Madspherosaurus dan menembakkan kosen sahaja. Menembakkan kosen tu yang bagi saya macam boleh jadi gempak, tapi kenapa terkesan biasa sahaja je. Jadi ni kat sini ada dua admin boleh ni nyatakan pendapat juga. Ustaz yang mana takutnya, Adam Zero ke saya dulu? Boleh ni, di antara korang berdua siapa-siapa lah nak ni. Saya pula, Adam Zero lah. Adam Zero banyak cakap dia tadi. Oh boleh, Adam Zero pun boleh ni juga. Tak apa, kita memberikan pendapat santai lah kan. Kita bagi je pendapat korang nak cakap buruk ke apalah kan. Tapi janganlah terlalu macam toxic sangat. Takutnya penonton faham je lah. Saya dengan Toko Penguin dah pernah ni dah kena serang kat ruangan komen sebelum ni. Sebab apa kena serang? Bagi saya dia punya fighting tu ni macam tak berapa nak orang kata fight sangat. Macam dia lepas dia dah dapat energy macam semangat 9 minit. Alai macam kalau tak dia bermuka. Dia macam tak ada fighting sangat. Dia macam sekadar melawan dia punya pose. Yes, itulah yang saya rasa tu. Saya nak yang macam apa ni, macam kita dah lawan orang-orang yang kuat kan. Saya nak macam ada fighting yang menarik ke. Macam Ultraman Z bagi saya dia punya fighting tu seronok lah. Tu betul memang saya puji tu Ultraman Z tu. Okey, jadi ni lagi satu dia satu lagi dia punya apa tu, cara pembawaan karakter tu di final episode lah. Itu saya macam best lah. Saya nak yang tu sebenarnya dekat series Ultraman Deka yang final episode. Nak begitu, tapi itulah dia kalau dari segi pembawaan karakter memang sangat bagus Kita tengok dari segi lakonan mereka memang sangat berkesan lah. Memang serasa final episode betul-betul lah. Lagi-lagi masa diorang berada kat dalam sphere itu kan, diorang kan macam berkomunikasi dan dapat keluar daripada badan sphere itu dengan macam kerjasama di antara mereka, yang membuatkan saya memang sangat emosional lah. Tapi betul lah apa yang admin Adam cakap juga tadi, yang perlawanan dia tu macam kurang menendang sangat atau macam kurang climax juga. Yang saya rasa macam kalau final episode untuk Ultraman Deka ini dipanjangkan durasi dia, mungkin dia boleh memberikan aksi yang lebih okey dan menarik macam kat series Ultraman Z itu. Toko Penguin?
dari saya untuk fight dia sendiri memang agak sedikit memaksa. Bukan nak cakap biru atau macam mana. Memang kalau kita tengok tu dimiripkan dengan Ultraman Z yang melawan episod 25. Cuma bagi saya Ultraman Z lebih bagus dibandingkan Ultraman 3 sebab yang pertama itu adalah sifat kita sendiri mana bila badan dia tu yang macam mana orang cakap dah tak boleh melawan lah dah betul-betul lah dia tak berusaha sekeras mungkin Itulah jiwa Ultraman tu. kan waktu Ultraman Z original form banyak kali kena tetap lawan lagi mereka lawan terus nak tengok mereka lawan sangat tak itu macam bagi saya tak payah yang penting itu apa Itulah sangat dikesiankan lah. Ada Strong dengan apa Miracle tu dilupakan macam tu je. Aduh. Tapi Xavier, saya paling suka yang Series Decker. Saya paling suka yang dia lawan di apa bulan. episod 19 Oh. Yang direct oleh Koichi Sakamoto. Oh itu kalau Koichi Sakamoto tu mesti epic gila tu. Dari segi scene fight dia tu memang terbaik ah. Kalau untuk episod 25 tu siapa yang direct dari segi action dia? Sayushi. episod berapa ni? Untuk episod 25 ni siapa yang direct dia punya action dia? Kalau tak silap selalunya kalau direktor utama tu mereka akan direct 2 episod awal dengan 2 episod akhir. Jadi maknanya episod 24 dan 25 akan direct kalau tak silap. Oh. Aduh kalau Cerita dia pula. Penulisan cerita tak silap Nozomi siapa tak ingat kalau penulis cerita saya tak ingat. Oh, faham. Mungkin itulah saya rasa kalau Koichi Sakamoto ada lah ya kat tempat tersebut dan memberikan dia punya kesan lah dari segi action, mungkin akan lebih lumayan okey lah ya untuk pendapat saya sendiri. Min, Ya? saya rasa ada cara Min nak tukar Min. Itu episod 19 kita tukarkan Galactron kepada Monoceros. Wish, Galactron Galactron lebih macam final boss berbanding dengan Monoceros itu. Aduh. Yelah saya memang cakap takut penguin. Saya memang akui lah yang episod 19 itu memang wah gila-gila dari segi gandingan Ultraman Decker dan juga Ultraman Trigger tu dah wish memang epic momentous betul lah. Ya macam mana dan namanya pun final episode. Lepas tu dari segi durasi pun taklah panjang sangat. Jadinya kita pun sebagai penonton kena faham kenapa final fight daripada Ultraman Decker macam itulah ya. Okey, jadi ni kat sini nak tambah lagi ke sebelum kita pergi ke persoalan yang seterusnya? Saya ada Min, kalau saya fikir balik lah untuk beberapa tahun ni iaitu series Ultraman Trigger dengan Ultraman Decker. Yep. Di mana mereka itu dari segi cerita mengadaptasikan Ultraman sebelumnya seperti Ultraman 3 dengan Ultraman Dyna. Tapi sebenarnya pun kena jaga dua Ultraman ni bukan Ultraman yang berbeza di kalangan remaja macam leader. Oh, saya faham. Kenapa mereka tak bagi tahu, tak jelaskan macam pasal mereka sepatutnya fikir-fikir mereka tak boleh main macam yang kita dah tengok sekarang sebabnya tahu-tahu je lah banyak yang kita tak terjawab Sebab berbeza lah dari era sekarang dengan era dulu. Era dulu ya banyak je episod lah kan. Boleh banyak penjelasan yang kita boleh dapat. Tapi sekarang ni kita dah tahu target daripada Suburaya berapa episod. Yep, sebanyak 25 episod sahaja. Jadinya macam tak terlalu macam memuaskan sangat penonton dari segi penjelasan dia. Tapi tu je lah kita macam kena terima sahajalah ya dari segi konsep Suburaya ini. Dan macam betul apa yang admin Toko Penguin cakap tadi, diorang kena adaptasi daripada dua series yang paling orang suka. Dan secara tiba-tiba bila dah adaptasi ada banyak juga masalah yang saya rasa macam kalau untuk series Ultraman yang seterusnya ini Ultraman Blaza betul tak saya cakap ni? Ultraman Blaza ni cakap ni bukan new generation gaya lah kan. Yang sebenarnya buatkan saya tenang sahaja tau. Disebabkan kalau nak macam ada new generation gaya tu memang banyak betul cabaran dia. Disebabkan dia nak adaptasi Ultraman Agul. Lepas tu dari segi jalan cerita dia pun seingat saya untuk gaya tu pun tak mudah untuk diadaptasi sebenarnya. Jadinya harapnya untuk Ultraman Blaza ini, Blaza ni tak payahlah ada kaitan dengan new generation Ultraman pendahulu ke apa, tetaplah dengan dirinya sendiri, iaitu
original Ultraman lah ya. Min, lagi satu saya nak cakap ni. Ya. Yang kecebunya saya dengan episod 25 itu bukan episod 25, episod sebelum ni, iaitu most dia tak digunakan lagi memang. Uish, saya pun lupa dah Most Dimension tu. Aduh. Ui, kesan itulah membuatkan saya pun lupa dengan Most Dimension tu. Ya, Admin Adam. Bila kali terakhir most dimension digunakan? Kalau tak silap masa lawan Agams. Saya pun dah tak berapa ingat sangat. Sebab Most Dimension ni memang dah lama tak keluarkan. Itulah sama. Episod 14 kalau tak silap, lepas tu dah tak ada kabar berita. Episod sudah mati atau macam mana pun tak tahu. Oh, episod 14 Aduh. Itu betul juga tapi ya, macam saya cakap tadi, durasi lah ya. Sebab itulah bagi saya macam diorang harus panjangkan lagi durasi untuk final episode. Sebab yelah dah, ini kan pengakhiran untuk series Deka. Jadinya buatkanlah macam lebih panjang cerita dia, lebih banyak perkara yang nak masukkan. Sebab saya rasa sebenarnya ada potensi final episode Deka ini boleh jadi macam lebih bagus berbanding dengan final episode Ultraman yang lain. Tapi itulah disebabkan macam banyak sangat perkara yang nak dimasukkan dan diorang hanya masukkan perkara yang penting sahaja, yang membuatkan saya rasa macam dah terima je lah kan, dah dapat macam inilah hasilnya. Tapi lagi satu Min kan, saya kecewa betul Min kalau dengan Suburaya. Kalau karakter yang wataknya jahat ataupun dipanggil villain kan Min kan, bila dia jadi baik dia akan mati. Itu saya lupa. Ya Allah, Gams. Jargon Min. Aduh, saya lupa pula karakter Gams tu. Aduh, macam mana saya pernah bahas ni bersama dengan Toko Penguin. Saya pernah cakap yang selalunya Seberaya ini akan mematikan watak yang baru nak taubat. Baru nak taubat tapi tiba-tiba dimatikan. Macam Agams ni lah, tiba-tiba watak dia ini pun dimatikan. Macam bosan lah gunakan konsep macam ini je lah kan. Kalau takut untuk Ultraman Blaza akan ada villain juga, tetapi secara tiba-tiba nak taubat tapi akan dimatikan juga. Bagi saya macam kurang terkesan. Macam mana dia membuatkan kita rasa sedih. Kematian Agams bagi saya sangat sedih lah. Tapi kalau diulang-ulang macam ni, tak membuatkan kita sebagai penonton ni rasa macam bosan atau ini lagi lah ya. Jadinya harapnya untuk villain seterusnya untuk series Ultraman yang nak taubat Seberaya, tak payahlah matikan dia, tolonglah. Tak payah matikan dia lah ya. Aduh. Saya dengar yang villain untuk series Ultraman 19 tu dia adalah Asakura Riku versi alternatif kalau tak silap. Asakura Riku versi alternatif? Uish, macam menarik dia ni. Maksudnya Ultraman Jet pun akan ada kat series Ultraman Blaza tu. Tapi versi alternatif katanya di series Ultraman Blaza ni mungkin gara-gara pertarungan atau perang antara Absolutian dengan Ultraman lah yang buatkan. Uish, ada kaitan dengan Absolutian Uish, menarik ni. Tapi ini hanya rumor je kan. Tapi kalau memang betul macam tu, memang saya nantikan dah. Lagi-lagi kalau berkaitan dengan Tartarus, lepas tu Absolutian macam itu. Jadinya nampak sangat yang Suburaya ini mahu mengkaitkan cerita series Ultraman dengan UGF itu. Mungkin kalau memang betul apa yang Toko Penguin cakap yang kat series Ultraman Blaza ini akan berkaitan dengan UGF. Tapi kita tengok kalau kat UGF itu adalah sebelum series tersebut atau macam selepas. Jadi ni kita nantikan sahajalah untuk UGF yang seterusnya tu. Kalau UGF seterusnya Min rasa Zero punya form baru. Dah lah anak Diamond dah lah. Sebelum ni dapat form baru kat UGF yang sebelum ni sebelum yang Destined Crossroad. Kat Destined Crossroad ni pun dapat form baru. Aduh, macam saya bukan fans daripada Ultraman Zero dan saya bukan haters juga daripada Ultraman Zero. Tapi bagi saya lah kalau diorang macam membuatkan Zero ini terlebih anak emas sangat, macam buatkan ramai penonton pun dah rasa muak tau dengan Zero ni. Zero ni bagi saya adalah watak yang memang sangat memorable. Selalu muncul kat series New Generation, movie New Generation lah kan. Tapi lah walaupun dia punya watak ini memorable,
janganlah macam terlalu tumpukan atau terlalu sayangkan sangat watak dia ini. Takutnya macam untuk karakter Ultraman yang lain, macam New Generation New Generation tu pun macam dah tak terlalu ditumpukan sangat oleh sebenarnya. Bagi saya kesian. Aduh. Anak Diamond saja difokuskan. Itulah anak Diamond macam muak juga saya tengok. Kesian untuk macam New Generation Ultraman lain macam Jit, Ultraman RB, Ginga tu pun macam kat UGF tu tak terlalu ditumpukan sangat pun. Dia macam side character yang memang tak difokuskan oleh Subraya, yang bagi saya potensi tu menurun dengan sangat drastis lah ya. Kesian potensi. Aduh. Ya, Tengok Penguin. Tak ada. Kita ke topik yang lain je lah. Aduh. Ni takut ni nak kena ni. Cakap ni. Okey, tak apa. Kita tenang Tenang tentang Ultraman Zero. Korang pun jangan terlalu ambil serius sangat Hanya sekadar lawak sahaja. Lawak sahaja lah ya. Okey, untuk Zero saya tak terasa pun. Orang lain. Tak tengok admin Adam ni, ini pun boleh ni tau, macam faham tau apa yang saya cuba maksudkan ni. Jadi ni korang pun fan Zero pun bertenang. Okey, jadinya untuk final episode Ultraman Deca ni tadi dah ni dicakap oleh Toko Penguin yang Deflation dan juga Dimension Cat itu macam dah hilang dan dia dihantar ke masa depan lah kan. Maksudnya kat sini bukan Agams tapi Asumi Deca tu mengambil semula Deflation ke apa macam tu? Mungkin waktu lagi bagus-bagusnya, mungkin lagi minum-minum teh tiba-tiba muncul kot, tak tahu. Jadi ni macam untuk penamat macam tu misi daripada Ultraman Deca ni dah selesai lah kan. Kat Kanata ni maksudnya macam tu. Ya, betul. Dan satu lagi ni. Tak apa. Sebenarnya saya ni dah cakap soalan ni dengan Ultraman Zero lah di mana kan dengan Mother Stegosaurus yang dikalahkan oleh Deca. Maknanya masa lalu dan masa depan ni kan. Ya, betul. Macam contoh Agams dengan Lilia di masa depan tu kan diserang Sphere dan Lilia mati. Sebenarnya dia untuk masa lalu dan membawa Sphere lah untuk menghancurkan bumi. Betul tu. Itu kan Kanata kan mengalahkan masa Sphere kan di masa itu. Dan waktu tu juga di masa Kanata kan Lilia dengan Agams masih. Yep, betul. Dengan matinya Mother Stegosaurus, Agams dengan Lilia tak bodoh. Itulah kan di masa sekarang dengan masa depan. Ya, kalau kat masa sekarang ni, masa Kanata ni, Agams dengan Lilia tu memang tetap hidup lagi je. Itu je. Jadi maknanya kat masa depan Agams dengan Lilia hidup lagi lah. Dia macam mana nak cakap? Kalau nak cakap tentang multiverse versi alternatif macam inilah kan. Kalau macam Agams ni, dia kan bawa Sphere ke masa lalu. Itu dah macam mengubah masa depan tu. Dan disebabkan berubahnya masa depan tu lah kan. Jadi ni kat sini Kanata dapat macam dengan tekad dia sendiri dapat mengubah masa depan dia sendiri. Dan jadinya kat masa depan tu Sphere secara tiba-tiba menyerang planet. Lepas tu Asumi Deca pun boleh berubah menjadi Ultraman Deca macam itulah kan. Jadinya semua perkara itu dah tak ada. Maksudnya macam dah tak wujud lagi untuk dunia Ultraman Deca versi Kanata ni. Jadinya semua perkara itu macam dah tak ada langsung sebab sebab Sphere itu memang dah tak ada langsung kat dunia Deca itu. Sebab tu saya ni cakap yang kat dalam movie Ultraman Deca itu mungkin Sphere itu memang takkan muncul langsung disebabkan Sphere itu memang sudah musnah. Dan musnah itu disebabkan apa? Kanata sudah mengalahkan Mother Stegosaurus. Dah macam itu saja. Jadinya itu macam saya pun tertanya-tanya lagi kat diri saya, adakah mungkin yang Deflation dan juga Dimension Cat itu macam dah tak ada disebabkan Kanata dapat mengubah masa depan dia. Maksudnya kat sini ini teori lagi kalau memang tak betul pun tak tahulah. Yang saya tadi cakap yang mungkin Deca itu adalah buatan daripada Sphere. Atau sebenarnya kan kita tahu yang Dyna ini memang sudah ada kat
dunia Ultraman Deka ni, yang Kanata ni, kat masa depan lah kan. Adakah mungkin sebenarnya manusia ini mengambil sampel daripada Ultraman Dyna ini dan menggunakan kekuatan sphere jugalah ya. Ini hanya teori je ya. Jadi ni korang tak payah macam ambil bulat-bulat sangat. Jadi ni adakah sebenarnya manusia ini yang mencipta Ultraman Deka, dan yang berubah menjadi Ultraman Deka ini yang pertama kalinya adalah Asumi Deka. Jadi ini tak pasti lagi lah ya, kalau memang sebetulnya Deflatia hilang semua macam tu. Hilangnya disebabkan Deflatia itu dah tak dicipta pada masa depan. Itu saya tak pasti lagi lah. Itu memang teori je, teori semata-mata. Oh, yang tu saya pun tak boleh cakap banyak lah sebab kalau dari segi timeline tu susah nak jelaskan agak perlawanan atau macam mana udah kacau lah dari asal usul semua manusia dengan Kanata yang mengubah masa depan lagi. Adalah yang saya boleh cakap. Saya pun sama, tak ada benda nak cakap pun. Jadi admin ada macam ada nak ni bagi pendapat juga ni tentang Deflation secara tiba-tiba menghilang macam tu, tak ada ke? Saya macam tak ada apa. Bila cakap saya macam tak berapa nak faham. Itu dah, saya pun macam pelik juga tu. Tapi dalam fikiran saya dia kembali ke masa depan, atau memang Deflation tu secara tiba-tiba menghilang macam tu, entahlah. Mungkin kurang pasti saya. Atau Tapi ya ada ada yang mengatakan bahawa apa ni, Deflation kembali ke masa depan. Ada yang mengatakan lah. Yang bagi daripada channel itu mana saya dah lupa dah. Dia fans Ultraman juga. Oh di si Chandra ke apa? Dia tak ingat media orang Vietnam. Oh, video orang Vietnam terus ni. Itu pun saya tak pastilah ya. Atau saya ni sebenarnya banyak teori ni kalau nak berkaitan dengan Deflation ni. Okey, kalau kita tengok kat movie trailer movie Ultraman Deka tu kan ada satu watak baru tu yang saya cakap Ultraman Dinas lah kan. Dan kenapa secara tiba-tiba Ultraman Dinas itu tercipta? Dan macam mana secara tiba-tiba alat perubahan daripada Ultraman Dinas itu pun adalah Deflation. Jadi ni, adakah sebenarnya lah ya, sebenarnya ini hanya teori lagi yang disebabkan masa depan berubah, jadinya akan ada masa depan yang baru. Dan Ultraman Dinas itu adalah contoh masa depan yang lain atau versi alternatif daripada masa depan yang sebelum ini, yang secara tiba-tiba sphere menyerang planet-planet lain, Deka dan Dyna pun harus menguruskan dia macam tu. Semua tu dah terhapus dan diganti dengan masa depan baru yang adanya terciptanya Ultraman Dinas. Macam mana pendapat korang? Okey, itu seperti Min cakap tadi akan mencipta timeline baru kan. Saya tak pastilah itu berasal dari garis masa yang mana satu. Betul. Saya ada macam satu soalan lah. Ultraman Dinas ni Ultraman clone daripada Deka macam mana? Itu saya tak pasti lagi mungkin klon atau tak. Sebab Ultraman Dinas ni saya ingat saya datang daripada masa depan lah kan, bukan dari masa yang Kanata tu kan, Toko Penguin. Entahlah, saya pun kurang pastilah yang tu. Ada yang mengatakan dia Yang lain pula Kau Penguin cakap dulu. Ya? Kau Penguin ada nak cakap apa kan? Yang macam yang macam Min cakap tadi tu Ultraman Deka berasal itu pun saya tak pasti memang sebelum kita dari sebuah tempat teori dan juga spekulasi termasuk pada rekan itu semua spekulasi dia itu langsung hilang macam itu sudah pernah jadi. Faham betul-betul juga. Saya nak cakap ada orang yang kata Ultraman Dinas ni dia cipta daripada sel-sel badan Deka. Macam Sphere cipta sel tu lah, dia yang mengatakan lah. Jadi ni orang kata rumor. maksudnya kat sini ada berkaitan lagi dengan sphere macam itu. Macam tu ada yang kata itulah. Menarik juga ni. Itu pun tak tahu lagi macam mana adanya Ultraman Dinas tu. Ya? Kalau info tu pun daripada orang Vietnam. Orang Vietnam tu pun kuat berteori juga Tapi kalau memang betul, memang terbaik gila lah. Kalau memang betul lah kan. Itu pun kita tak pasti lagi. Sebab kalau kita kalau kita tengok kat trailer pun macam tak menjelaskan sangat.
semua tu. Dan harap ni kat dalam movie itu banyak menjelaskan lah. Tapi yang saya takut durasi untuk movie itu pun mestilah lebih sejam kan. Tapi sejam berapa minit je? Adakah memang kalau banyak sangat penjelasan lah kan dalam movie itu, adakah cukup atau diorang akan menjelaskan sikit tapi ada lagi penjelasan yang tak dijelaskan lagi macam kat series Ultraman Deca ini? Itu yang paling saya takut takutnya macam mengganggu sangat dia punya aksi perlawanan dia itu. Takutnya jadi macam inilah perlawanan di antara Spinosaurus dengan Deca ni macam itu sahaja, yang membuatkan saya pun risau juga untuk movie Ultraman Deca ni. Kalau kita tengok kat penamat Ultraman Deca tu pun happy ending je, semua happy, gembira. Lepas tu ibu bapa Kanata pun dah dapat kembali semula lah ya. Ya, kat sini saya nak tekankan juga ya tentang ibu bapa Kanata ni, yang saya rasa macam masa awal-awal tu buatkan kita sebagai penonton pun tertanya yang macam mana rupa daripada ibu bapa Kanata, dan ia dah ditunjukkan macam mana muka daripada ibu bapa Kanata tu. Tapi saya rasa diorang boleh membuatkan sahaja watak daripada ibu bapa Kanata tu adalah peranan yang sangat penting juga untuk watak Kanata ini. Dan masa final episode ni macam tak sangat macam tu lah yang membuatkan saya macam kurang juga. Macam mana untuk dua pendapat admin sendiri? Min Adam dulu okey boleh? Aku bagi cakap tu. Alamak, ni siapa ni nak cakap ni? Aduh. Apa tadi soalan Min bila? Tentang ni peranan daripada ibu bapa Kanata yang masa final episode ni macam tak ada sangat Yang lebihnya kepada pasukan daripada Gatselek macam tu. Ya tu. Bagi tahu agak sedikit orang kata bagi saya macam tak berapa nak macam semangat. Kalau kita macam kita tahu kalau dengan family dengan keluarga yang terdekat, kalau ada keluarga tu bagi macam semangat, kita macam lebih tinggi. Yes. Tapi kalau macam dari segi pasukan pun bagi saya macam tak jauh lebih kurang, sebab ahli pasukan pun masyarakat serapat Dah macam keluarga kan dianggapnya. bagi saya macam tu. Bagi saya macam tu dia macam kurang lah. Kalau bagi saya untuk yang final ni sepatutnya ibu bapa Kanata juga kena ada dalam bagi semangat dekat Kanata. Ataupun bagi pesanan dekat si Kengo suruh sampaikan kat Kanata boleh juga. Kengo tu ada untuk final episode ni dah entahlah untuk watak dia ni macam mana. Tapi nasib baiklah yang saya macam lega untuk watak Kengo ni adalah dari segi karakter dia membantu juga Ultraman Deca. Nasib baik ada juga sikit je function dia kat dalam final episode ni. Untung Min dia tak smile Ada 25 episod 25 tu ada sikit smile dia, tapi masa tu scene yang agak suram taklah gembira-gembira sangat. Tapi tu saya takut ni kalau smile tu ditekankan sangat lagi-lagi kalau penamat dia tu tiba-tiba semua cakap smile itu dah saya tutup dah terus Deca ni. Lagi-lagi haters trigger mesti macam yes betul, aku dah cakap dah cerita ni teruk. Aduh. Nasib baik tak macam tu. Dia tegan juga kalau jadi macam tu. Kalau kita tengok juga kat jalan cerita Ultraman Deca ni taklah sesama sangat hampir mirip sangat dengan dunia Ultraman Dyna. Yang bagi saya macam nasib baiklah kat series Ultraman Deca ni ada keunikan dia yang tersendiri lah ya. Okey, jadi ni kita terus pergi ke macam keseluruhan dari awal sampai akhir. Jadi ni kat sini dua admin ni boleh menyatakan sahaja pendapat korang. Okey, jadi ni siapa nak mula dulu ni? ada zero. Jadi ni yang ni tak payahlah cakap panjang-panjang sangat ke, korang boleh ringkaskan Ni siapa ni, Adam Zero ke atau ke Penguin ni? Pendapat tentang episod ke? Dia keseluruhan dari awal sampai akhir, dari segi cerita ni macam mana, jalan cerita, karakter, dari segi aksi dia ke Saya dulu untuk keseluruhan atau plot cerita Ultraman Deca daripada 1 hingga 25 sejauh ini okey. Servis dia atau dari segi fighting scene bagus, cuma adalah beberapa yang saya tak faham dan agak kecewa. Tapi secara keseluruhan Ultraman Deca tetap akan saya letakkan ke tempat ketiga, di mana tempat kedua itu masih Ultraman Deca.
Ultraman Trigger. Uish, jadinya dengar tak tu fans-fans Trigger tu? Toko Penguin dah letakkan Trigger lebih tinggi berbanding dengan Decker tu. Ya, saya terima sahajalah ya pendapat daripada Toko Penguin. Sebabnya satu Min, memang saya fokuskannya ke jalan cerita tapi kalau Koichi Sakamoto direct sesuatu cerita tu dia akan masukkan hal-hal yang penting Terus itu memang terbaik lah ya. Itulah bagi saya Trigger ni banyak kemampuan memang banyak kelebihan sebenarnya. Tapi itulah disebabkan semeru-semeru dia sahaja semua tu dah tertutup dengan pandangan negatif ya. Aduh. Sekejap Min, saya nak pergi tandas sekejap. Oh. Tandas sekejap Okey. Cepat dah 6 minit ni otak mati pula. Flashback. Min, saya dapat notifikasi Min, this call will end in 10 minit. This call Takkan Google Meet macam YouTube lah, nak kena bayar premium. entahlah saya pun dah tak tahulah untuk semua app mesti kena bayar premium kot. Saya punya pendapat pula Tadi Toko Penguin dah cakap. Series Decker ni keseluruhan bagi saya suka. Kadang-kadang terlampau banyak plot hole tu yang macam saya jadi macam kurang rasa itulah series Decker. Oh, plot hole tu yang dah tak dijelaskan sangat dia. Satu lagi yang macam ada macam orang kata apa, luar jangkaan kita. Oh, Macam contohnya saya tak jaga pula. Macam apa Min Adam Zero kata tu, yang dia suka tu adalah plot twist lah. Dia ingatkan Captain tu jadi jahat, oh rupanya agak jahat. dia tetapkan lagi Captain tu baik je lah. Itu je ke? Kan? Saya pun minat ingatkan Captain Moroshi ni macam jahat ke apa, sebab dia macam orang kata aneh sikit, pelik sikit dia punya watak dia lah. Tapi penamat dia sebenarnya ya baik sahajalah ya. Ingatkan ada peranan penting sangat kat Agams ni tapi taklah sangat. Ya episod 19 tu minat saya nak macam nak tanya lah, Captain Moroshi macam dah tahu je, tapi di final episod ni macam macam baru tahu. Macam mana Faham tak memang saya? Dia macam ni jugalah untuk pendapat saya lah. Dia macam Ryumon juga. Dia dengan Ryumon ni dia macam dah agak yang Asumi ni Decker, tapi masih 50 dengan 50. Maksudnya pasti tak pasti lagi macam tu. Dan bila dah tahu betul-betul yang Asumi ni Ultraman Decker, itulah diorang macam oh dah agak dah ni Asumi ni Decker lah kan. Tapi itulah kepastian diorang masa awal episod macam tadi. Episod 19 tu pun macam tak terlalu pasti sangat yang Asumi itu adalah Ultraman Decker sebenarnya. Pendapat Toko Penguin pula. Tak ada, sebabnya saya tengok dekat notifikasi. Apa? Saya tengokkan notifikasi atas ni. Saya cakap-cakap tengok ni. Zisau dia ni. Okey, jadi ni kat sini ada lagi pendapat daripada Admin Adams. Kat sini saya dah Tak dia. Okey, bagi saya pula Aduh, ni masa dia. Okey, bagi saya dari segi 3 minit lagi. Okey, dari segi cerita bagi saya cukup memuaskan lah ya. Walaupun adalah kekurangan dia dari segi macam fasa, dari segi episod pun ada filler yang bagi saya macam tak terlalu memberikan impak yang penting sangat untuk series Decker ni. Tapi bagi saya cukup memuaskan untuk macam beberapa para fans Ultraman. Kalau nak cakapkan fan service, bagi saya lebih kepada Ultraman Trigger ya berbanding dengan Decker ni. Dan kalau dari segi aksi pun bagi saya lebih menarik kat Ultraman Trigger berbanding kat Decker ni. Tapi dah macam mana bagi saya Decker ni pun dah cukup okey sebagai series Ultraman yang boleh katakan taklah macam masterpiece atau terbaik sangat macam tu, macam Ultraman Z. Tapi cerita dia ini bagi saya dah lumayan okey, dan penamat dia itu pun taklah membuatkan ramai fans kecewa ke apa. Dan bagi saya lebih baiklah penamat dia ini berbanding dengan Trigger bagi saya lah. Dan dari segi karakter dia itu memang sangat penting tau. Dan bagi saya adalah poin yang sangat utama dan penting di dalam series Decker ini, disebabkan dia punya watak utama tu yang membawa cerita dia ini lebih lama, lebih menarik untuk pendapat saya sendiri. Okey, jadi ni masa pun dah tak lama sangat ni. Okey, jadi ni rating daripada Toko Penguin berapa tadi? 7 per 10. Rating daripada Adam Zero. Jangan sebut saya Adam.
Rasa macam agam semula. Aduh. Rating daripada Adam, seingat saya kat dalam video Toko Penguin tu 7.5/10 kan? Betul. Okey, jadinya untuk rating saya pula, saya bagi sebanyak, ni tinggi 9/10. Sebab bagi saya sebagai penonton biasa ni memang dah cukup sangat okey lah ya. Lagi-lagi teringat dengan episod sebelum ini yang bagi saya memang sangat berkesan lah dari segi setiap episod dia, walaupun bukan semua. Okey, jadinya disebabkan masa pun dah tinggal berapa je, itu sahaja. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe seperti biasa. Terima kasih kepada Toko Penguin dan juga Adam Zero disebabkan menemani untuk segmen membahas Deka ya guys, dan harapnya untuk Ultraman baharu akan okey saja. Jadinya itu saja. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe seperti biasa. Jumpa pada video selanjutnya dan salam dari Malaysia. InsyaAllah nanti saya buat YouTube. Okey, bye bye. Alamak ni. Bye.